Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya kita akan mendalami isu warga emas. Warga emas merupakan satu aset yang begitu penting kepada negara kita dan dianggarkan pada tahun ini sahaja jumlah bilangan warga emas di dalam negara telah meningkat kepada 3.5 juta, mewakili lebih kurang 10.7% daripada kadar penduduk secara keseluruhan. Dan ditambah dengan jumlah kelahiran yang menurun pada tahun ini sebanyak 4.4%, menjadikan kita semakin menghampiri negara yang berusia. Jadi pada tahun 2030 nanti dijangkakan lebih kurang 15% daripada warga negara Malaysia akan bergelar warga emas. Jadi kesaksamaan digital itu amat penting. Bagaimana kita ingin mengajak kategori usia 60 tahun dan ke atas, 65 tahun dan ke atas untuk mendalami dunia digital dalam pada kita menyambut Hari Warga Emas yang ditaklifkan pada 1 hari bulan Oktober bermula 1992. Kita bersama dengan tetamu saya, Puan Hazlin Hassan, pengarah bahagian Warga Emas Jabatan Kebajikan Masyarakat yang telah pun bersedia bersama dengan kita secara digital. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini. Ya, terima kasih Terence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Terence. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kami Puan Hazlin. Mungkin kita boleh mulakan dengan sejarah sambutan Hari Warga Emas ni. Ya. Terima kasih untuk makluman semua. Hari ini merupakan Hari Warga Emas sebagaimana yang Terence dah sebutkan sebentar tadi, di mana sambutan Hari Warga Emas antarabangsa telah mengisytiharkan 1 Oktober merupakan Hari Warga Emas di seluruh dunia, dan ini merupakan selaras dengan resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1990, dan 1 Oktober telah diisytiharkan sebagai Hari Warga Emas, dan alhamdulillah hari ini adalah hari untuk semua warga emas kita di Malaysia dan seluruh dunia sebenarnya. Dan sambutan ini sebenarnya adalah untuk menghargai warga emas kita yang mana sebagaimana yang Terence sebut sebentar tadi, mereka adalah merupakan aset yang sangat penting kepada negara kerana memiliki ilmu, pengalaman dan juga kepakaran yang kita tidak boleh cari ganti, dan usia emas ini bukanlah merupakan noktah bagi mereka, tetapi mereka tetap boleh menyumbang kepada pembangunan negara sebenarnya, Terence. Tapi saya membayangkan warga emas pada masa hadapan mungkin akan berubah wajah sedikit. Betul. Kerana kita boleh lihat pelakon-pelakon terkenal yang memberi satu gambaran ataupun imej warga emas yang lain daripada yang lain, seperti The Rock yang sudah pun berusia 50 tahun sebenarnya. Tapi kita lihat masih lagi sihat walafiat, walaupun rambutnya sama seperti saya. Namun saya rasa gambaran warga emas itu akan berubah dari masa ke masa. Seterusnya, apakah keperluan untuk sambutan Hari Warga Emas pada 1 hari bulan Oktober ini? Okey. Sebenarnya kalau kita lihat sebagaimana yang saya sebut tadi bahawa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mendefinisikan sebuah negara akan menjadi negara tua bila penduduk di sebuah negara itu 15% daripada jumlah penduduknya adalah warga emas. Jadi berasaskan kepada fakta ini, kalau kita tengok sendiri di Malaysia pada tahun 1995 penduduk warga emas adalah sebanyak 600, dan kemudian jika kita lihat ke tahun 2000 ia meningkat lagi kepada 6.6%, dan seterusnya pada tahun 2010 kita lihat jumlah populasi warga emas di Malaysia adalah 7.9%, dan unjuran daripada Jabatan Perangkaan Malaysia telah menjangkakan bahawa pada tahun 2030 nanti jumlah populasi warga emas adalah sebanyak 15.3%. Jadi berdasarkan kepada bilangan yang semakin ramai kita lihat, dan sebagaimana yang Terence sebut bahawa sekarang kita lihat walaupun umur dah 60 tahun, tapi warga emas kita masih sihat, aktif dan produktif. Jadi kita tidak boleh nafikan bahawa kesejahteraan sosial dan pembangunan yang dinikmati hari ini adalah hasil titik peluh mereka, dan ini adalah hari mereka. Maknanya hari ini kita menyambut Hari Warga Emas bagi menghargai warga emas yang berada di Malaysia.
Ya, kita semua bakal bergelar Warga Emas satu hari nanti. Dengan ingatan itu, kita juga ingin dalami tema untuk Hari Warga Emas pada tahun 2021. Silakan. Ya. Okey. Untuk makluman semua, kalau kita lihat tema kita pada hari ini adalah di peringkat antarabangsanya Digital Equity for All Ages, dan untuk tema kebangsaan kita terjemahkan kepada kesaksamaan digital merantasi usia. Kalau kita lihat Terence, sekarang kita lihat bahawa dalam keadaan kita di mengalami pandemik COVID-19 sekarang telah memberi kesan yang besar kepada masyarakat. Maknanya digital sekarang telah menjadi satu keperluan yang sangat penting dalam kehidupan kita. So tema ini merupakan satu tema yang sangat bersesuaian untuk kita dalami pada tahun ini, di mana digital ini bukan lagi adalah keperluan bagi orang muda sahaja, tapi dia juga perlu diterapkan kepada warga emas kita. Penggunaan internet, dan sekarang kalau kita lihat anak-anak tidak boleh pulang ke kampung dan sebagainya, tapi dengan adanya digital kita boleh menggunakan video call dan sebagainya untuk bersama-sama dengan ibu dan bapa kita, walaupun kita tak boleh balik ke kampung, tapi feel untuk ada bersama dengan ibu bapa tetap ada, sebab kita boleh video call dan sebagainya. Selain daripada itu, dari segi urusan harian juga amat penting untuk adanya warga emas perlu faham dan perlu menggunakan digital ini, sebagaimana mungkin untuk membeli sesuatu mereka juga dah boleh menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu seperti membeli barangan melalui Shopee dan sebagainya. So itu juga merupakan satu keperluan, mereka tidak perlu lagi keluar untuk pergi ke kedai membeli barang-barang keperluan masing-masing. Baik, kalau kita lihat situasi di negara jiran, kadang-kadang saya agak sedih melihat warga emas terpaksa terus bekerja sehingga usia 70 tahun dan sebagainya kerana tidak ada punca pendapatan yang lain. Alhamdulillah di Malaysia kita tidaklah sampai ke tahap itu lagi. Kita merindui warga emas kita apabila pandemik ini melanda, ramai yang tidak dapat pulang untuk melawat ibu, ayah, nenek dan datuk yang berada di kampung dan juga berada dalam kategori masyarakat yang berisiko terhadap jangkitan wabak COVID-19 ini. Jadi seterusnya kita ingin melakar hasrat kerajaan terhadap warga emas di dalam negara kita, melihat kepada senario yang disebutkan tadi bahawa semakin ramai bilangan warga emas dalam negara, 10.7% pada tahun ini sahaja dan 15.3% menjelang 2030 nanti. Ya, okey Terence. Bagi hasrat kerajaan dalam menangani yang warga emas ini, kita akan lihat nanti pada tahun 2030 kita akan capai 15.3% rakyat Malaysia adalah populasinya adalah dari warga emas, merupakan warga emas. Jadi bagi menjamin kesejahteraan yang berterusan, kerajaan telah menggubal dasar warga emas negara dan juga pelan tindakan warga emas negara, dan melalui pelan dan dasar ini kerajaan telah menggariskan bahawa kita fokus kepada 5 perkara, iaitu penuaan yang sihat, penuaan yang positif, penuaan yang aktif, penuaan produktif dan juga penuaan yang menyokong. Dan kita lihat berdasarkan kepada fokus ini, tanggungjawab untuk memberi kemudahan, memberi kesejahteraan kepada warga emas ini bukanlah merupakan tanggungjawab Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sahaja, tapi ia merentasi semua kementerian akan bekerjasama dan bertanggungjawab dalam usaha ini. Dan kita melalui Majlis Penasihat dan Perundingan Warga Emas Negara, di mana melalui majlis ini yang mesyuarat diadakan bagi membincangkan isu-isu warga emas, di mana mesyuarat ini dipengerusikan oleh YB Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan dalam majlis ini perkara-perkara dasar akan dibincangkan berkaitan dengan warga emas demi kesejahteraan warga emas di Malaysia. Selain daripada itu,
kalau kita lihat di bawah rancangan Malaysia ke-12 ya, yang amat berhormat Perdana Menteri telah membentangkan berkaitan dengan persediaan kita untuk menghadapi negara tua nanti, di mana kita telah mensasarkan 222 buah pusat aktiviti warga emas akan ditubuhkan di seluruh Malaysia. Buat masa sekarang kita ada 143 buah pusat aktiviti warga emas, tetapi menjelang tahun 2030 kita menjangkakan bahawa sekurang-kurangnya setiap kawasan parlimen ada mempunyai pusat aktiviti warga emas. Ini merupakan satu tempat di mana warga emas kita dapat bersama-sama di kalangan mereka, dan mereka dapat mungkin berkongsi pengalaman yang ada dan sebagainya. Dan suka juga saya nak menjelaskan di sini, Terence, bahawa kita sangat bangga dengan warga emas kita yang hadir ke pusat aktiviti warga emas ni, kerana mereka sebenarnya mempunyai pelbagai pengalaman, kemahiran yang mereka boleh kongsikan bersama. Bukan saja semata-mata dengan warga emas, tapi mereka juga boleh berkongsi dengan orang-orang muda. Mereka dengan kepakaran, kemahiran, pengetahuan yang mereka ada, mereka boleh kongsi dengan anak-anak kita. Mungkin pelbagai program-program intergenerasi boleh dilaksanakan di pusat aktiviti warga emas. Itu adalah amat pentinglah, sebab salah satu sebagaimana yang kita sebut tadi, bahawa kita nakkan warga emas kita yang sihat, aktif, produktif dan boleh menyokong kepada pembangunan negara, Terence. Baik, Puan Nazlin, walaupun kita telah akui bahawa kita mempunyai satu hubungan yang mungkin lebih akrab dengan warga emas kita di dalam negara, namun kita tidak dapat nafikan bahawa ada di antara mereka ini yang tinggal bersendirian di atas sebab-sebab tertentu. Sekiranya mungkin anak keluar bekerja, mereka ditinggalkan berseorangan di dalam rumah. Apakah nasihat dan pesanan kepada kumpulan ini yang mungkin kita abaikan apabila ditinggalkan berseorangan di dalam rumah? Ya, betul, Terence. Kita lihat sekarang kalau di dalam media sosial dan sebagainya, banyak dalam surat khabar juga banyak kisah-kisah sekarang di mana warga emas yang tinggal keseorangan, lepas tu berlaku pelbagai isu ya. So untuk yang bagi warga emas yang tinggal keseorangan ini di rumah, pihak kita sangatlah ingin memaklumkan dan memesan kepada semua bahawa semasa jika warga emas yang tinggal berseorangan, mohon kepada mungkin anak-anak boleh pesan kepada jiran-jiran sebelah untuk sama-sama tengok kalau ada warga emas kita yang tinggal keseorangan di rumah. Selain daripada itu, anak-anak juga perlulah bertanggungjawab, di mana kalau tinggal ibu atau bapa berseorangan di rumah, perlu sentiasa hubungi mereka melalui telefon dan sebagainya, tanya keadaan mereka dan sebagainya. Dan bagi pihak kami pula di Jabatan Kebajikan, kita ada beberapa program yang kita sediakan kepada warga emas yang tinggal keseorangan ini, di mana mungkin salah satunya mereka boleh pergi kepada pusat aktiviti warga emas. Dan alhamdulillah kita tengok sekarang dah banyak negeri yang telah pun masuk ke fasa ketiga. InsyaAllah banyak pusat-pusat aktiviti warga emas kita mungkin dah boleh beroperasi semula. Jadi warga emas yang tinggal keseorangan ni adalah lebih baik kalau mereka pergi ke pusat aktiviti, kalau ada yang berdekatan dengan rumah mereka, jadi mereka tidak keseorangan. Selain daripada itu, kita juga ada program khidmat bantu di rumah, di mana ada sukarelawan JKM yang boleh membantu warga emas yang berseorangan ini. Boleh mohon kepada sukarelawan kita untuk datang dan menemani warga emas yang ada, mungkin boleh tolong untuk bersihkan rumah ataupun tolong bawa mereka ke hospital atau klinik, ataupun nak membersihkan rumah dan sebagainya, ataupun sekurang-kurangnya boleh berbual dengan warga emas yang ada. Baik. Ya, itu Terence. Terima kasih Puan Nazlin kerana sudi bersama kami, dan kita ucapkan selamat menyambut Hari Warga Emas Kebangsaan 2021 kepada seluruh warga masyarakat yang sedang menonton siaran ini. Terima kasih Puan Nazlin sekali lagi kerana sudi bersama kami. Terima kasih. Dan
peringatan kepada semua kaum lelaki kerana hari ini kan Testosterone Friday. Jadi pesanan saya kepada anda, testosteron itu suatu yang penting, hormon yang menjaga keremajaan kita walaupun kita meningkat usia. Jadi pastikan anda menggunakan hormon itu. If you don't use it, you're gonna lose it. Saya bawa kembali kepada gambaran warga emas yang berbeza, yang sedang berubah. Kita boleh melihat kepada pelakon-pelakon seperti The Rock, 50 tahun tapi masih macho, masih segak. Jadi anda boleh sampai ke tahap itu, tahap kecergasan yang tinggi meskipun berusia. Jadi pastikan anda terus menambahkan pengetahuan dan juga kita dalami apa itu penuaan secara sihat dan walafiat. Kita akan ke